Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk video kali ini saya akan menerangkan tentang tugasan projek perniagaan kertas 3 SPM 2021. Jadi kepada yang mendengar video ini, pastikan kamu dengar dengan baik dan fahamkan penerangan dan juga soalan yang diberikan. Jika ada pelajar selain daripada sekolah saya yang mendengar video ini, pastikan kamu ikut arahan yang telah ditetapkan oleh guru kamu sekiranya terdapat percanggahan dari apa yang saya terangkan. Jadi kepada murid-murid saya, kamu kena pastikan kita akur kepada soalan yang diberikan dalam tugasan projek ini. Okey, jadi ini adalah soalan sijil pelajaran Malaysia 2021. Jadi kamu jangan ambil mudah sebab markah tugasan projek ini akan dimasukkan dalam peperiksaan SPM kamu nanti. Okey, jadi ini adalah muka depan bagi soalan tugasan projek perniagaan kertas 3 pada tahun ini, di mana kertas ini mengandungi satu tugasan projek. Calon wajib melaksanakan tugasan tersebut secara individu. Jadi tugasan ini adalah secara individu. Kamu tidak boleh plagiat ataupun tiru daripada kawan-kawan yang lain. Okey, yang ketiga, calon hendaklah menyempurnakan tugasan projek ini dengan merujuk kepada elemen, aspek dan kriteria yang telah ditetapkan. Okey, yang keempat tu, saya warnakan kuning kerana ada sedikit pembetulan di situ, di mana dalam kertas tugasan projek yang kamu terima, tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan oleh calon SPM dari bulan April hingga bulan Jun 2021 dan ini ditukar bermula dari bulan Ogos hingga November 2021. Okey, yang kelima, calon dikehendaki menyediakan jadual pelaksanaan tugasan projek untuk memastikan tugasan projek dapat disempurnakan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Jadi saya akan berikan kamu jadual pelaksanaan tugasan projek dan kamu pastikan kamu melaksanakan tugasan itu mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. Okey, dan yang keenam, calon dinasihati membuat perancangan yang teliti dan melaksanakan tugasan projek dengan menggunakan perbelanjaan yang berpatutan dan munasabah. Jadi maknanya tak perlu nak berbelanja besar. Sebenarnya tak perlu pun kamu nak keluarkan duit yang banyak, cuma mungkin untuk cetakan sahaja kamu perlu keluarkan sedikit belanja. Okey, tugasan projek pada tahun ini ialah yang pertama, anda bercadang membuka sebuah perniagaan berbentuk milikan tunggal atau perkongsian. Jadi maknanya kamu boleh pilih milikan tunggal ataupun perkongsian. Tetapi sekiranya kamu memilih perkongsian, kerja kamu jadi lebihlah sikit kerana kamu akan kena membuat ikatan perjanjian perkongsian. Lepas tu latar belakang pemilik, kenalah ada ahli-ahli yang menyertai perkongsian tersebut. Okey, jadi kamu tentukan nak pilih milikan tunggal atau perkongsian. Walaupun pilih perkongsian, tugas masih lagi tetap perlu dijalankan secara individu. Tugasan projek ni bukan maknanya kamu pilih kongsi 3 orang, kamu buat sama-sama tugasan projek ni semuanya sama 3 orang. Tak. Maknanya ini hanya bentuk perniagaan saja. Kamu boleh pilih perkongsian. Tugasan projek SPM ni masih lagi secara individu. Okey. Berikut adalah jenis perniagaan perkhidmatan yang boleh anda pilih. Yang pertama ialah penghantaran barang ataupun kurier. Jadi zaman pandemik ni
Selalulah kan perkhidmatan kurier hantar barang ke rumah kamu. Okey, yang kedua, membersih dan juga mencuci ataupun cleaning service. Dan yang ketiga, urutan reflexology. Jadi kamu boleh pilih sama ada nak yang nombor 1, kurier, nombor 2, membersih dan mencuci, ataupun nombor 3, pilih salah satu sahaja. Okey, jadi sekiranya kamu memilih penghantaran barang ataupun kurier, kurier ni adalah penghantaran barang, jadi tidak dibenarkan kamu buat penghantaran makanan. Sebab kurier tak adalah menghantar makanan macam Food Panda tu. Jadi ini adalah memang perkhidmatan kurier. Contohnya JNT, Courier Service. Okey. Yang kedua, kalau kamu pilih membersih dan mencuci ataupun cleaning service, okey, semua jenis perkhidmatan membersih dan mencuci boleh, tetapi cuci kereta dan dobi tidak dibenarkan. Jadi car wash dan juga dobi tidak dibenarkan. Okey, yang ketiga, urutan reflexology. Ini refer kepada urutan kaki sahaja. Okey, jadi dalam soalan, premis bangunan akan disewa. Jadi jika pilih kurier, semua urusan perniagaan berlaku di premis. Maknanya dalam soalan kita terpaksa menyewa premis. Tak kira lah perniagaan mana. Nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3, kita kena sewa premis. Tapi kalau kita pilih kurier, maknanya semua urusan perniagaan berlaku di premis. Tapi kalau kita pilih nombor 2 ataupun nombor 3, premis yang kita sewa tadi hanya untuk tujuan pejabat urusan sahaja. Jadi perkhidmatan hanya dibuat di tempat pelanggan. Maknanya kamu kena bertemu dengan pelanggan. Dia jadi mobile untuk pembersihan dan juga reflexology. Okey, seterusnya anda dikehendaki menyediakan satu rancangan perniagaan yang lengkap bagi satu jenis perniagaan yang dipilih. Rancangan perniagaan ini akan dikemukakan kepada mana-mana institusi keuangan atau badan kerajaan untuk mendapatkan pembiayaan. Jadi antara satu sebab kita menyediakan rancangan perniagaan ini ataupun kita panggil RP ini adalah untuk mendapatkan pembiayaan. Jadi penubuhan perniagaan ini mestilah mengikut prosedur pendaftaran dan pelesenan pihak berkuasa berkaitan. Jadi ini nanti kamu perlu letakkan dalam lampiran pendaftaran perniagaan di SSM dan juga lesen daripada pihak berkuasa tempatan. Okey, yang ketiga, modal perniagaan. Jumlah modal adalah antara RM40,000 hingga RM200,000. Maknanya minimum jumlah modal kamu ialah RM40,000 dan maksimumnya RM200,000. Ni kamu kena akur. Tak boleh nak kurang daripada RM40,000 dan tak boleh lebih daripada RM200,000. Okey, sumber pembiayaan pula diperoleh daripada kita ada dua sumber, iaitu sumber pinjaman dalaman dan juga sumber pinjaman luaran. Yang mana kamu dah belajar ni dalam tajuk sumber pembiayaan, kita ada dalaman dan juga luaran. Jadi dalaman ini sama ada kita ada simpanan sendiri ataupun boleh pinjam daripada ahli keluarga dan rakan. Kalau pinjam daripada ahli keluarga dan rakan ni kita kena bayar balik walaupun kita pinjam dengan mak kita. Jadi nak mudah, kita andailah kita ada simpanan sendiri sahaja. Jadi senang kan? Okey. Apa kita punya simpanan sendiri. Okey, yang kedua kita ada sumber pinjaman luaran. Sumber pinjaman luaran ini
kamu boleh maknanya mohon daripada pinjaman bank, mana-mana bank, ya, ataupun dengan pinjaman kerajaan. Jadi pinjaman kerajaan pada tahun ni yang dibenarkan hanya tekun nasional sahaja. Ya, jadi maknanya kita ada dua pilihan saja, sama ada bank ataupun tekun. Ya. Jadi kalau bank, ya, mana-mana bank dengan syarat jumlah pinjaman tadi, sama ada tekun ataupun bank, jumlah pinjaman adalah antara RM10,000 hingga RM200,000, ya. Tapi kita tak akan pinjam sampai RM200,000, sebabnya kita kena ada jumlah modal daripada sumber dalaman tadi, jadi kalau RM200,000 ni kita dah jadi modal maksimum pula, takkan kita nak pinjam jumlah modal maksimum. Okey, kadar faedah ataupun charge perkhidmatan yang dikenakan adalah antara 4% hingga 8%. Ya, okey, ni kita boleh tengoklah, bank tu kenakan berapa peratus, charge perkhidmatan ataupun kadar faedah pinjaman dikenakan. Okey, tapi rate-nya maknanya 4 hingga 8%. Okey, lepas tu tempoh bayaran balik adalah antara 60 bulan hingga 120 bulan. Maknanya kita pinjam ni dalam tempoh 5 hingga 10 tahun. Jadi ni kita pilihlah. Sama ada nak 5 tahun, nak 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ataupun 9 tahun ataupun 10 tahun. Samalah juga macam ni. Jumlah pinjaman ni RM10,000 hingga RM200,000. Jadi berapa kita nak pinjam? Boleh tak RM10,000? Boleh. Okey, RM20,000 boleh. Tapi maknanya jangan kurang daripada RM10,000, dan jangan pula lebih daripada RM200,000. Okey, macam cikgu katakan tadi, jumlah modal kita maksimum RM200,000. Jadi takkanlah kita pinjam duit RM200,000, tak ada pula simpanan sendiri. Okey, lepas tu kadar faedah, okey, bolehlah 4% ke, maknanya ni adalah antara. Jadi fahamkan maksud betul antara. 4% ke 5, 6, 7 ataupun 8%. Okey, itu tentang pinjaman. Okey, tentang sumber pinjaman dalaman tadi, maknanya mestilah 10% ke 20% daripada jumlah modal. Apa maksudnya? Okey, saya bagikan satu contoh. Okey, katalah jumlah modal yang kita perlukan adalah RM200,000. Pada tahun ini kamu kena tunjukkan kenapa kamu perlukan jumlah modal sebanyak yang kamu nyatakan. Contohnya kat sini, kalau perlukan RM200,000, kamu kena terangkan, kena tunjukkan kenapa kamu perlukan modal sebanyak RM200,000. Tapi sini cikgu cuma nak tunjukkan tentang bagaimana kita nak mengira berapa simpanan sendiri yang diperlukan. Kat sini dia dah bagi tahu dalam soalan, dalam soalan tugasan 10% hingga 20% daripada jumlah modal. Jadi maknanya katalah kamu dah tetapkan jumlah modal RM200,000. Okey, jadi kamu nak pilih 20% daripada jumlah modal. Maknanya kamu punya simpanan sendiri tu 20% daripada jumlah modal. Boleh je ambil 10%. Boleh saja ambil 15%. Ni contoh cikgu ambil 20% daripada jumlah modal. Okey, jadi RM200,000 tadi jumlah modal tu darabkan dengan 20%, maknanya kita dapat RM40,000. Jadi RM40,000 ini adalah modal sendiri. Maknanya modal sendiri ni maknanya modal daripada simpanan kamu ataupun sumber pinjaman dalaman tadi. Kalau kamu nak kata pinjam daripada ahli keluarga, kamu bagilah berapa yang kamu pinjam daripada ahli keluarga, berapa yang duit kamu sendiri. Kalau cikgu jadi kamu, cikgu tak naklah menyusahkan kepala cikgu. Cikgu ambil je satu angka ni, RM40,000, okey, simpanan sendiri. Okey, lepas tu, okey, RM200,000 maknanya jumlah modal tadi. Okey, tolakkan dengan modal kita sendiri tadi, iaitu sumber dalaman tadi RM40,000, maknanya okey, ada baki RM160,000.
Jadi 160,000 ini adalah pinjaman yang akan kita buat sama ada daripada pihak bank ataupun tekun. Jadi kalau dalam latar belakang tu maknanya modal sendiri 40,000, pinjaman 160,000 dan jumlah modalnya 200,000. Jadi kalau kamu nak kurangkan tak nak 200,000, nak 150,000, okey, tukarlah dekat sini 150,000, Yang ini pun tukarlah 150,000. Jadi kamu ikut saja jalan kerja yang cikgu tunjukkan ni. Okey, yang keempat adalah berkaitan dengan tenaga pekerja. Jadi tenaga pekerja adalah warga negara Malaysia. Jadi bila warga negara Malaysia ni, kamu janganlah ambil pekerja Bangladesh ataupun Nepal ke ataupun Indon ke, walaupun dalam cleaning service ke, biasanya mereka ni kita ambil sebagai pekerja. Sebab kali ni kita mengutamakan warga negara Malaysia. Maknanya mesti warga negara Malaysia. Jadi nama yang kamu pilih tu nanti mestilah menunjukkan itu adalah warga negara Malaysia. Jadi jangan letak nama Sumbangsih ke, yang menunjukkan macam warga asing. Okey, yang ke 4.2, pekerja terdiri daripada ahli keluarga, rakan atau masyarakat setempat. Okey, yang ketiga tentang tenaga pekerja, bilangan pekerja dan gaji minimum bagi seorang pekerja adalah seperti berikut. Okey, bagi milikan tunggal, bilangan pekerjanya sekurang-kurangnya. Ni minimum, Jadi kamu boleh letak berapa pun, yang sesuai dengan perniagaan kamu, Tapi ni yang minimum. Kalau milikkan tunggal, pengurusannya seorang, staf sokongan 2 orang dan pekerja operasi 3 orang. Jadi dalam perniagaan kamu sekurang-kurangnya ada 6 orang, termasuk pemilik. Sebab biasanya kalau milikkan tunggal ni, dialah yang jadi pengurus. Jadi maknanya semua jumlah pekerjanya sekurang-kurangnya ada 6 orang. Itu sekurang-kurangnya. Jadi fahamkan betul-betul minimumnya 6 orang. Okey. Bagi perkongsian pula, minimum bilangan orang yang menguruskan, pengurusnya ialah 2 orang, staf sokongan 2 orang dan pekerja operasinya 5 orang. Jadi bagi perkongsian, sekurang-kurangnya mereka ada 9 orang pekerja. Okey, gaji minimum bagi pengurusan ialah 2,500 seorang. Maknanya pengurusnya gajinya ialah 2,500 seorang. Macam perkongsian ni, maknanya kalau kamu pilih dua pihak pengurusan yang mengendalikan perniagaan tu, dua pengurusnya, maknanya gaji pengurusnya dah 5,000, sebab dia seorang. Okey, bagi staf sokongan, gajinya minimumnya ialah RM1,500 seorang dan bagi pekerja operasi RM1,200 seorang. Gaji ni boleh tak lebihkan? Okey, boleh. Tak ada masalah. Tapi pastikanlah macam sesuai lah. Jangan pula gaji staf sokongan ataupun operasi lagi besar daripada pengurus. Kalau nak senang, ikut sajalah gaji minimum yang ditetapkan. Tak ada masalah. Okey, 4.4 pula. Okey, pekerja adalah tertakluk kepada caruman kumpulan wang simpanan pekerja dan pertubuhan keselamatan sosial. Perkeso ni kamu dah belajar kan dalam sumber pengurusan sumber manusia, maknanya tentang insentif yang diberikan iaitu KWSP dan juga Perkeso. Okey, ni yang cikgu letak warna merah ni adalah sedikit ralat dalam soalan kamu. Dalam soalan kamu dia tulis pertubuhan kesatuan sosial. Sebenarnya adalah pertubuhan keselamatan sosial. Okey, lepas tu 4.5 ni, okey, struktur organisasi perniagaan mestilah berdasarkan
bahagian fungsian. Okey, siapa yang dah lupa tu boleh rujuk balik buku teks tingkatan 5 muka surat 21 ya, tentang struktur organisasi. Maknanya ianya mestilah berdasarkan bahagian fungsian yang nombor 1 tu ya. Dan dia mestilah tiga layer ya. Maknanya ni atas sekali pihak pengurusan, okey, yang kedua staf sokongan ni ya, mungkin pihak pengurusan pertengahan seperti penyelia, okey, dan ni adalah bagi pekerja operasi. Okey, nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut dalam kita membuat tugasan mengikut elemen-elemen nanti. Okey, yang kelima adalah berkaitan dengan utility perniagaan ya, apakah kemudahan-kemudahan yang lain ataupun faktor-faktor lain yang ada yang perlu ada dalam perniagaan kita ya. Anda telah mengenal pasti lokasi perniagaan dan perlu menyewa premis perniagaan. Ni wajib ya, menyewa premis perniagaan. Jangan kata cikgu saya ada rumah nenek saya tak ada kosong apa semua. Okey, ikut soalan. Kan cikgu kata tadi akur pada soalan perlu menyewa premis. Mungkin kamu kata kenapa nak urut refleksologi suruh pergi kat rumah tapi nak kena sewa premis cikgu? Okey, kita akur saja kepada soalan. Dia kata perlu sewa premis sebagai pejabat urusan. Dia nak bagi kamu punya perniagaan ni nampak tersusun. Okey, jadi kenal pasti lokasi perniagaan kita dan kita cari satu premis untuk disewa. Kalau kurier, maknanya kita jalankan perniagaan di situ. Kalau pembersihan dan juga refleksologi, kita hanya jadikan dia pejabat urusan. Okey, yang seterusnya ialah uniform pekerja disediakan. Kan nampak canggih kan, ada uniform pekerja. Jadi ni jangan lupa masukkan dalam kita punya keuangan nanti. Okey, yang ketiga berkaitan utility, bayaran lesen pihak berkuasa tempatan. Okey, jadi kita itu dah pilih nak buat perniagaan kita ni di kawasan Rembau sebab kita berada di daerah Rembau. Okay, jadi kita pilihlah Rembau dulu. Jadi nanti kita tanya berapakah bayaran lesen di Rembau. Yang keempat, pembelian kenderaan adalah secara sewa beli. Walaupun duit banyak, mestilah secara sewa beli untuk tempoh 5 hingga 7 tahun. Boleh pilihlah nak 5 ke 6 ataupun 7. Di mana kadar faedahnya 3% setahun. Okey, ni pun jangan lupa masukkan dalam keuangan kita. Begitu juga dengan 10% bayaran pendahuluan. Maknanya nak beli kereta, kenalah bayar pendahuluan. Kenderaan ni nak beli lori ke, nak beli van ke. Katalah kalau van tu RM50,000. Okey, maknanya kita kena bayar RM5,000 untuk bayaran pendahuluan. Okey, kamu jangan bimbang. Cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut bagi setiap elemen nanti. Yang penting kamu mengikuti kelas saya. Jangan skip. Saya bimbang kalau kamu selalu tak ikut, memang kamu akan tertinggal. Jadi nak dapat A, pastikan kamu punya tugasan, kamu ikut betul-betul. Pastikan kamu tidak ketinggalan dalam kelas. Sentiasa mengikuti kelas yang saya berikan. Jangan catat sejarah. Belum ada lagi pelajar saya walaupun kelas yang hujung-hujung mengambil subjek perniagaan, belum ada lagi kertas 3 yang tak dapat A. Okay, jadi pastikan kamu terus membuat yang terbaik untuk kertas 3 kamu. Okey, begitu juga dengan 5.5 ni, pembelian perabot dan alatan pejabat adalah secara sewa beli. Jadi untuk pembelian kenderaan, perabot, kamu mesti refer kat sini, rujuk kat sini. Maknanya sebab tempoh dia berbeza untuk perabot dan juga alatan pejabat 2 hingga 3 tahun dan dikenakan kadar faedah tertentu. Jadi ada kadar faedah, maknanya okey, kamulah yang tentukan berapa kadar faedahnya nanti.
Okey. Yang keenam, setiap aset bukan semasa perlu disusut nilaikan atas harga kos pada kadar 5% setahun. Maknanya aset bukan semasa macam inilah, kenderaan, perabot, alatan pejabat. Jadi nanti dalam keuangan kita perlu ada belanja susut nilai bagi perabot ataupun alatan dan juga kenderaan ni pada kadar 5% setahun. Okey, yang ketujuh ni pula berkaitan dengan utility, premis perniagaan perlu diubah sesuai. Jadi tak kira lah kamu buka refleksologi ke ataupun kamu buka kedai perniagaan pembersihan ke, kurier ke, perlu diubah sesuai. Walaupun sekadar pejabat urusan perlu juga ubah sesuai. Mungkin cuma kita tak perlulah kalau macam refleksologi ataupun pembersihan tu, okey, tak perlulah kita ubah sesuai dengan kos yang tinggi sebab ia hanya sebagai pejabat urusan sahaja. Okey, utility dan kos-kos lain mengikut kesesuaian perniagaan. Okey, 5.9. Sekiranya perniagaan adalah perkongsian, surat ikatan perjanjian perlu disediakan dengan lengkap dan jelas serta perlu dilampirkan bersama latar belakang perniagaan. Maknanya kamu selitkan surat ikatan perjanjian kalau kamu pilih perniagaan perkongsian. Okey, yang seterusnya tentang trend persekitaran semasa dalam perniagaan. Okey, ini kita cari apa kursus-kursus yang sesuai untuk kita hadiri dalam menimba ilmu yang berkaitan dengan perniagaan yang kita tubuhkan ataupun yang berkaitan dengan perniagaan. Okey, boleh cari yang dijalankan oleh agensi-agensi yang dinyatakan ni ataupun kamu boleh tambah yang lain. Jadi kalau nak selamat, kamu cubalah cari 2 ataupun 3 latihan yang pernah disertai yang bersesuaian dengan perniagaan kamu. Contohnya boleh je latihan penyediaan keuangan oleh MARA, latihan pengurusan perniagaan. Okey, kamu cari je dalam internet. Ni bukanlah maknanya kamu kena hadir betul-betul. Kita carilah kursus-kursus ataupun latihan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan belia untuk membantu usahawan-usahawan di negara kita. Okey. Rancangan perniagaan yang kamu kemukakan nanti hendaklah mempunyai format berikut. Ini adalah elemen-elemen yang mesti ada dalam rancangan perniagaan kamu. Jadi ada 9 elemennya, iaitu yang pertama ringkasan eksekutif. Okey, yang ini semua cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut lagi dalam setiap elemen tu nanti. Okey, yang kedua ada pengenalan, yang ketiga latar belakang, iaitu latar belakang perniagaan dan juga latar belakang pemilik. Kalau rakan kongsi tadi termasuk juga latar belakang rakan kongsi. Elemen yang keempat yang perlu ada adalah rancangan pentadbiran ataupun organisasi. Yang kelima adalah rancangan operasi. Yang keenam rancangan pemasaran. Yang ketujuh rancangan keuangan. Yang ke-8 ialah penutup dan yang ke-9 lampiran. Itu dokumen-dokumen sokongan. Jadi setiap elemen ni nanti ada perkara-perkara yang wajib kamu perlu adakan. Okey, yang ke-8 anda mestilah mempersembahkan kamu punya tugasan tadi mengikut kreativiti dan juga idea produk dalam bentuk pembentangan projek atau interaksi sepanjang pelaksanaan tugasan projek. Jadi saya merahkan dekat sini interaksi sepanjang pelaksanaan tugasan
projek. Mesti ada interaksi kamu yang cikgu akan tengok dalam grup Telegram tu ataupun kamu boleh bertanya kepada saya yang menunjukkan maknanya kamu sedang berusaha menyediakan tugasan projek kamu. Yang ke-9, idea perniagaan yang dipersembahkan mestilah menjurus kepada penjenamaan produk Malaysia. Jadi pada tahun ni kita punya perkhidmatan yang ditawarkan ialah Korea, lepas tu pembersihan dan juga refleksologi. Jadi nak mudahkan nampak penjenamaan produk Malaysia, kamu namakan nama perniagaan kamu tu dalam bahasa Melayu. Kalau gambar tu jangan ambil gambar Mak Saleh pula kamu letakkan dekat situ. Katalah kamu nak letak gambar dalam menunjukkan kamu punya produk pembersihan, jangan letak gambar macam Mak Saleh dalam tu. Nanti tak nampak macam penjenamaan produk Malaysia. Jadi anda digalakkan untuk mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber. Okey, seterusnya penyediaan rancangan perniagaan ini hendaklah dibuat dengan menggunakan perisian yang sesuai dan dicetak dengan mematuhi perkara berikut. Ini pastikan kamu patuh. Fontnya adalah jenis Arial ataupun Times New Roman. Dua ni saja yang dibenarkan. Dan saiznya sama ada 11 ataupun 12. Okey, bagi tajuk besar ataupun tajuk kecil boleh kamu besarkan lagi daripada 11 ataupun kalau kamu pilih 11, tajuk yang lain tu bolehlah kamu besarkan sikit jadi 12. Kalau tajuk besar tu okey, besarkan lagi sikit. Jadi biar nampak kamu punya rancangan perniagaan tu nampak cantik dan juga kemas. Dan saiz kertas mestilah menggunakan kertas A4. Okey, rancangan perniagaan yang lengkap bersama draft mesti dikemukakan oleh calon secara individu sebagai evidence proses kerja. Okey, draft ni sama ada kamu tulis dalam buku dulu, dalam kertas secara bertulis, ataupun saya terima juga yang kamu, sebab ramai yang type guna telefon kan, yang kamu hantar kepada saya tu. Bila saya kata hantar tu, okey, maknanya kamu mesti hantar. Jangan buang yang kamu dah hantar kat saya tu untuk saya semak tu. Jangan kamu delete pula sebab itu akan dianggap sebagai draft. Maknanya apa-apa dekat handphone saya ada masalah nanti masih ada lagi dekat handphone kamu draft tu. Jadi bila end project tu maknanya yang dah betul-betul tu, maknanya bila kamu simpan file tu, bila draft tu, okey, tulis dulu draft. Maknanya katalah latar belakang draft. Okey, bila cikgu kata okey betulkan ni, okey dah confirm betul, okey kamu simpan pula atas nama latar belakang, okey maknanya final ataupun kerja akhir. Yang tu maknanya untuk dicetak. Tapi maknanya draft yang kamu hantar kat saya, yang saya suruh betul-betulkan tu jangan delete terus. Perlu ada dalam simpanan. Kalau tak nanti kamu kena buat secara bertulis. Tapi yang nak buat bertulis dulu pun tak ada masalah. Tapi maknanya kerja akhir mesti dibuat dalam komputer dan dicetak. Jadi semua bentuk lakaran, lukisan, gambar rajah ataupun tulisan mestilah jelas. Penggunaan kertas warna dibenarkan. Ni dibenarkan tapi tidak semestinya. Kalau mahal tak payah. Gambar atau ilustrasi tambahan hendaklah dilekatkan dengan kemas supaya tidak tercicir. Okey, jadi sebelum saya tamatkan tugasan ini, ada satu lagi yang berkaitan dengan pencucian tadi, yang perlu kamu lihat, contoh-contoh yang dibenarkan, pembersihan tadi, supaya kamu tak keliru.